Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, jemaah surah Mawaddah yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai ayat 252 daripada surah Al-Baqarah. Artinya kita telah selesai juzuk yang kedua. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 253, iaitulah awal kepada juzuk yang ketiga dalam Al-Quran, sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 253. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Baik, pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul-rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan darjatnya. Sebahagian daripada mereka ditinggikan Allah darjatnya dan diberi Allah kelebihan. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam beberapa keterangan-keterangan ataupun mukjizat, serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, iaitulah malaikat Jibril. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak berbodoh-bodohan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh rasul mereka, tetapi mereka bertelingkah. Maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan kalaulah Allah Ta'ala menghendaki, tentulah mereka tidak berbodoh-bodohan, tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya. Ayat 253 ni Allah menjelaskan bahawa Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu mempunyai keutamaan masing-masing, atau Allah lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Apa hubung kait dia dengan ayat sebelum ni? Kalau kita perhatikan pada ayat 252, selepas Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang Bani Israel yang pergi berperang dengan Talut melawan Jalut, ya,
Allah Ta'ala menyatakan, tilka ayatullahi natsluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat keterangan kami yang dibacakan, yang kami bacakan kepada Muhammad dengan benar. Wa innaka laminal mursalin. Kata Allah Ta'ala, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk salah seorang daripada kalangan Rasul-Rasul Allah. Allah Ta'ala sebut bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kalangan daripada Rasul-Rasul itu. Secara zahir, ya, bila dikatakan wa innaka laminal mursalin, secara zahirnya nampak macam sama semua Rasul itu. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala datangkan ayat 253 ini yang menyatakan bahawa Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu ada kelebihan sebahagian atas sebahagian yang lain. Baik, mari kita lihat. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-Rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Ya. Maksudnya ulaika rusul al-kiram. Mereka Rasul-Rasul Allah yang mulia. Alladzina qasasna alaika min anba'ihim. Yang mana kami telah ceritakan tentang berita-berita mereka kepada engkau wahai Muhammad. Hum rusulullahi haqqan. Mereka benar-benar adalah Rasulullah. Wa qad faddalna ba'dahum 'ala ba'din fir rif'ah wal manzilah wal maratib al 'aliyah. Dan sesungguhnya kami telah utamakan, kami telah lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, ya. Baru kemudian Allah menjelaskan contoh kelebihan itu apa? Contoh keutamaan yang Allah Ta'ala beri kepada Rasul tertentu tetapi Allah tak bagi kepada Rasul yang lain. Misalnya, minhum man kallamallah, ya. Misalnya ada di antara Rasul-Rasul Allah itu yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Siapa dia? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Khassahu Allahu bitaklim bila wasitah. Allah Ta'ala lebihkan Nabi Musa itu dapat bercakap dengan Allah bighairi wasitah, tanpa ada perantara. Iaitulah ketika mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam berada di Bukit Tursina, ya, ataupun di Bukit Sinai. Di sanalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbincang-bincang dengan Allah, bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. So itu satu keutamaan yang Allah bagi secara khas kepada Nabi Musa. Apalagi keutamaan sebahagian Rasul ke atas sebahagian yang lain. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah tinggikan darjat sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Maka wa minhum man khassahu Allahu bil martabatir rafi'ah. Ada sebahagian Rasul itu yang Allah tinggikan darjatnya berbanding yang lain. Ka khatamil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir. Fahuwa sayyidul awwalin wal akhirin fid dunya wal akhirah. Rasulullah itu adalah sayyidul awwalin wal akhirin. Penghulu kepada manusia yang paling awal sampai paling akhir. Fit dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Allah tinggikan darjat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatasi darjat para nabi-nabi yang lain, ya. Seterusnya apa lagi? Misalnya wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam al-bayyinat. Al-bayyinat maksudnya dekat sini mu'jizat al-bahirah. Mu'jizat-mu'jizat yang luar biasa, ya. Mukjizat Nabi Isa seperti mana kita sedia maklum, misalnya ka ihya'il maut, menghidupkan yang mati, ya. Wa ibra'ul akmah wal abras, menyembuhkan penyakit kusta, penyakit-penyakit yang teruk pada ketika itu, ya. Wa ikhbari 'anil mughibat, dapat mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, ya. Ini mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam secara spesial, ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus,
dan Allah kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus dekat sini maksudnya bi Jibril al-Amin, iaitulah malaikat Jibril yang amanah, yang terpercaya. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu sentiasa dijaga oleh malaikat Jibril, ya, dikuatkan oleh malaikat Jibril atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sampai dekat sini kita faham bahawa Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu Allah kurniakan kepada mereka kelebihan yang mungkin tak diberi kepada Nabi yang lain, seperti apa yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat ini. Ada Rasul yang Allah beri kelebihan dapat bercakap dengan Allah. Ada Rasul Allah Ta'ala beri kurnia dengan Allah tinggikan darjatnya mengatasi darjat Rasul-Rasul yang lain. Ada kalanya Allah Ta'ala beri keutamaan dengan memberi mukjizat yang tak diberi mukjizat itu kepada Rasul-Rasul yang lain, seperti pada Nabi Isa, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini sekadar contoh saja. Kalau kita teliti nanti betul-betul, maka setiap Rasul itu ada kelebihan-kelebihan, ada keutamaan-keutamaan. Misalnya kita misalnya melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa antara keutamaan yang Allah beri kepada Nabi Yusuf? Antaranya Allah Ta'ala beri kekacakan yang luar biasa kepada baginda, sehingga kan Nabi SAW sebut, ya, setengah daripada kekacakan itu Allah beri kepada Nabi Yusuf. Apa lagi keutamaan? Nabi Yusuf diberi Allah Ta'ala kemampuan untuk mentadbir, menguruskan perekonomian. Keutamaan apa lagi? Allah ajarkan kepadanya takwil mimpi, sehingga kan dapat menjelaskan apa maksud di sebalik mimpi, dan itu dijadikan sebagai konsep urus tadbir, ya. Jadi Masya Allah ada kelebihan-kelebihan, ya. Namun begitu kita wajib beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah, ya. Wajib kita beriman kepada mereka semua dan tidak boleh kita memandang rendah kepada salah satunya atau mengingkari salah satunya, tidak begitu, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, ya. Maksudnya ialah, dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada Rasul-Rasul itu tidaklah berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh Rasul mereka, ya. Maknanya, lau aradallah, kalau Allah Ta'ala berkehendak, maqtatalal umam alladhi ja'u ba'dar rusul min ba'dil hujaj al-bahirah, ya. Sepatutnya orang-orang yang datang selepas Rasul-Rasul Allah itu, yang diutus, yang ada kelebihan sebahagian atas sebahagian yang lain itu, ya, sepatutnya mereka tidak berbunuh-bunuhan selepas datang kepada mereka Rasul-Rasul Allah yang membawa hujjah-hujjah yang terang, hujjah-hujjah yang kuat, ya. Maka falau sya'allah ma tanaza'u wa nakhtalafu wala tuqatilu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka mereka tidak akan berbala, mereka tidak akan berselisih, mereka tidak akan bunuh-bunuhan. Wala ja'alahum muttafiqina ala atba'ir rusul. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala dapat jadikan mereka bersepakat untuk mengikuti Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu, kama anna rusula muttafiquna ala kalimatil haq, sebagaimana Rasul-Rasul Allah itu bersepakat atas satu agama yang benar. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak, ya, walau sya'allah, kalau Allah Ta'ala berkehendak, sepatutnya tidaklah berlaku berbunuh-bunuhan antar manusia ini selepas datang Rasul-Rasul kepada mereka yang membawa keterangan-keterangan yang nyata, yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah berkehendak, ya. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Akan tetapi mereka bertelingkah, ya, mereka bertelingkah.
di antara mereka berlaku perselisihan, ya, Allah Ta'ala tidak berkehendak memberi hidayah kepada mereka untuk bersepakat dalam kebenaran itu, ya, bisabab ikhtilafihim fid din, kerana perbezaan mereka dalam agama, ya. Sehingga kan faminhum man thabata 'alal iman, sebahagian daripada mereka tetap dalam keimanan, wa minhum man hadda wa kafar, tetapi sebahagian daripada kalangan mereka menentang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Maksudnya, lau syaa Allah, kalau Allah berkehendak, la ja'alal bashar ala tabi'atil malaikah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala dapat jadikan manusia ni macam tabiat malaikat. Macam malaikat Allah Ta'ala boleh buat. Ya, la yatanaza'una wa la yaqtatulun. Mereka tidak berbalah, tidak bertelingkah dan tidak pula perbunuh-bunuhan. Walakinnallaha hakimun yaf'alu ma fihi al-maslahah. Tetapi Allah Ta'ala itu adalah Rabb yang maha bijaksana. Allah Ta'ala melakukan apa yang ada maslahat padanya, ya. Wa kullu dhalika ala qada'illahi wa qadrihi. Semua itu atas qada dan takdir Allah. Fahuwal fa'alul lima yurid. Dialah Allah yang melakukan bagi apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki, ya. Baik, kita teruskan ayat 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum tibanya hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman serta tidak ada pula pertolongan syafaat, dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim, ya. Pada ayat ni Allah Ta'ala perintahkan untuk menginfakkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah di jalan Allah, mimma lillah, daripada harta Allah yang Allah Ta'ala beri kepada engkau. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk membelanjakan, menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah telah rezekikan kepada kita. Apabila kita perhatikan Quran, ketika Allah perintahkan kita berinfak, Allah sentiasa iringi dengan kalimah mimma razaqnakum, ya. Ini menunjukkan kepada kita, Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa apa yang Allah Ta'ala minta untuk kita infakkan itu sebenarnya bukanlah milik kita. Allah tidak minta milik kita. Yang Allah Ta'ala minta apa? Allah dah bagi banyak kepada kita, bagilah sikit kepada orang lain. Artinya milik Allah Ta'ala, kerana Allah yang bagi pada kita, Allah yang rezekikan kepada kita, ya. Dekat sini perintah infak ni sama ada perintah infak yang wajib seperti zakat ataupun yang sunat. Harta kalau dah cukup nisab, cukup haul, infakkanlah. Maknanya keluarkan zakat dia. Kalau misalkan kita tidak cukup nisab dan tidak cukup haul, ataupun kita dah bayar zakat yang wajib, infak jugalah dengan infak yang sunat, ya. Kata Allah Ta'ala dekat sini, min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Min qabli maji'i dhalikal yaumur rahim, sebelum datang hari yang amat menakutkan itu, infakkanlah sebahagian harta yang telah Allah rezekikan kepada kamu, min qabli maji'i dzalikal yaumir rahim, sebelum datang hari yang amat menggerunkan itu, iaitulah hari kiamat.
Bagaimana pada hari kiamat? La bay'un fi, tak ada jual beli. Ya. Tidak ada jual beli, tidak ada tebus menebus pada ketika itu. Sekarang ni kita rasa harta itu amat bernilai. Kerana sesuatu kita kena beli, kita kena tebus. Kita nak sihat, kita nak dapatkan ubat, kita kena tebus dengan harta kita. Kita nak kenderaan, kita kena tebus dengan harta kita. Kita nak rumah, kena tebus dengan wang kita. Begitulah seterusnya. Namun nanti akan sampai satu hari la bay'un fi, tak ada jual beli lagi. Ya, kita sudah tidak dapat lagi menebus diri kita pada ketika itu dengan harta yang kita miliki. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, andai kata ada orang dia memiliki seluruh kekayaan yang di langit dan di bumi, tak tahulah kita banyak mana. Ya, andai kata seluruh kekayaan yang ada di langit dan di bumi ini milik dia sendiri, lalu dia bawa kepada Allah Ta'ala untuk dijadikan tebusan pada hari kiamat supaya ia selamat, pasti tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Lail, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta kita tak dapat tolong kita lagi apabila kita telah dicampakkan ke dalam azab Allah Ta'ala. Tak dapat tolong lagi. Dekat dunia ni orang kaya raya dia boleh dapatkan hospitality yang baik, ya. Atau bahkan ada sampai orang sebab dia banyak harta dia boleh selamat daripada hukuman, ya. Sebab dia ada wang dia boleh bayar, ya, semua orang. Namun di akhirat tidak. La bay'un fi, tak ada jual beli, tak ada tebus menebus pada ketika itu. So artinya kalau itu tidak ada, maka tidak ada nilai harta kita. Apa yang bernilai pada ketika itu? Harta yang kita infakkan semasa kita hidup, ya. Kemudian wala khullah ay la wala tajiduna sadiqan yadfa'u ankumul adab. Sebelum sampai kita kepada suatu hari yang tidak ada lagi sahabat yang dapat menolong kita. Dekat dunia ni kita ada masalah, kita boleh cerita dekat kawan-kawan kita. Kita boleh cerita kepada mak kita, boleh cerita kepada pak kita. Kita boleh cerita kepada saudara mara kita. Dan mereka boleh tolong kita, boleh bantu kita. Tetapi nanti akan sampai hari kiamat, la khullah, tak ada sahabat yang dapat menolong kita daripada azab Allah pada ketika itu. Pada ketika itu kita sibuk dengan urusan masing-masing. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. So sebelum kita sampai ke masa itu, maka infakkanlah harta kita. Kerana yang dapat atau salah satu amalan yang menolong kita di padang mahsyar ialah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar, yang mana tiada naungan pada ketika itu selain daripada naungan Allah. Salah satunya ialah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Seseorang bersedekah di jalan Allah dengan tangan kanan dia dan tangan kiri dia tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan dia. Artinya dia ikhlas dalam bersedekah itu, ya. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat pada ketika itu. Tidak ada syafaat pada hari kiamat. Orang tak boleh bagi syafaat kepada kita, tak boleh beri pertolongan pada kita illa biizni, kecuali atas izin Allah. Artinya kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, maka tidak ada syafaat, ya. Jadi infakkanlah harta kita sebelum ini semua berlaku, ya. Amat beruntung orang, ya, yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada dia harta yang banyak dalam hidup ni, kemudian dia jadikan itu sebagai penyelamat dia di akhirat nanti. Artinya Allah bagi dia banyak harta, dia banyak berinfak, dia banyak bersedekah. Sebenarnya Allah bagi kita banyak harta bukan supaya banyak kita makan, bukan supaya banyak kita punya pakaian, bukan.
Kerana apa? Kerana kita makan 1-2 pinggan cukup dah. Sama je makan orang kaya dengan orang miskin tu lebih kurang sama je. Kan? Pakaian juga begitu. Lebih kurang sama je. Untuk menutup aurat kita. So Allah Ta'ala bagi sebenarnya harta lebih kepada kita mungkin. Kerana Allah nak bagi kita peluang. Ya? Allah nak bagi kita peluang. Supaya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, supaya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mana Qarun Allah Ta'ala kurniakan harta begitu banyak, apa Allah Ta'ala kata kepada dia? Wala tansa nasibaka minad, kata Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya. Allah Ta'ala sebut kepada Qarun, ya, supaya ia menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, ya. Ya, kata Allah Ta'ala kepada Qarun, ya, wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah, ya, carilah terhadap apa yang Allah Ta'ala beri kepada engkau, ad-darul akhirah, negeri akhirat. Maksudnya apa? Harta yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada engkau, harta yang banyak tu, gunakanlah itu untuk mendapatkan ganjaran yang banyak di negeri akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi engkau juga jangan lupa untuk mengambil bahagian daripada dunia. Artinya apa? Kalau kita lihat ayat Allah Ta'ala tu, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki supaya harta yang Allah Ta'ala kurniakan tu kita gunakan di jalan Allah untuk keselamatan kita di akhirat nanti, supaya kita infakkan di jalan Allah sehingga kan ia mendatangkan ganjaran yang begitu banyak nanti kepada kita di akhirat, insya-Allah. Baik, kemudian pada hujung ayat ni Allah mengatakan wal kafiruna humuz zalimun, ya, mereka orang-orang yang kafir itulah orang-orang yang zalim. Maka setiap orang kafir itu orang yang zalim, ya, setiap orang yang kafir itu adalah orang yang zalim. Ada yang bernama Atha bin Dinar. Atha bin Dinar kata, alhamdulillahilladzi qala wal kafiruna humuz zalimun. Segala puji bagi Allah yang menyebutkan al-kafiruna humuz zalimun, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir adalah mereka orang-orang yang zalim. Walam yaqul, Allah tidak mengatakan wadh-dhalimuna humul kafirun. Allah tidak mengatakan orang-orang yang zalim adalah orang yang kafir. Maksudnya apa? Ya. Andai kata ayat ini disebutkan wadh-dhalimuna humul kafirun, maka setiap orang yang zalim kafir. Jawapannya tidak. Tetapi setiap kafir itu pasti zalim, ya. Baik, kita teruskan ayat 255. Ayat 255 ni itulah ayatul kursi yang biasa kita baca dan kita dengar, ya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahu al-azim, ya. Ayatul Kursi ini satu ayat yang cukup banyak hadis Nabi menjelaskan tentangnya dan sangat digalakkan kita untuk mengamalkannya dalam pelbagai keadaan. Maka ayatul kursi ini sangat digalakkan untuk kita baca misalnya
pada waktu pagi dan petang. Baca ayatul kursi. Ketika mana kita hendak tidur, itu pun sangat digalakkan membaca ayatul kursi. Ketika mana kita selesai daripada solat-solat fardu, sangat digalakkan membaca ayatul kursi, ya. Maka Nabi sampai mengatakan tidak ada yang menghalangi seseorang yang membaca ayatul kursi selepas solat, tidak ada yang menghalangi dia daripada masuk syurga melainkan kematian. Artinya andai kata seseorang selepas solat fardu dia baca ayatul kursi, kemudian selepas itu Allah Ta'ala cabut nyawa dia, maka insya-Allah dia akan masuk ke dalam syurga. Mengapa ayat ini begitu banyak keutamaan dia? Kerana ayat ini adalah ayat yang paling agung daripada sekian ribu ayat Al-Quran. Sebagaimana disebut dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubay bin Ka'ab pernah ditanya Nabi, "Wahai Ubay bin Ka'ab, manakah ayat Quran yang paling agung?" Ubay bin Ka'ab pertama-tama tidak memberi jawapan. Beliau hanya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi tanya lagi. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Maka Rasulullah pun membenarkan. Maka ayatul kursi ini adalah ayat ataupun ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Baik, ayatul kursi ini ayat yang berbicara murni tentang tauhid, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perhatikan. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup dan kekal selama-lamanya, ya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Baik, ayatul kursi ini ayat yang mengenalkan Allah, maka dimulai dengan lafaz Allah, ya, dimulai dengan lafaz Allah. Allah, itu tajuk dia, Allah. Siapa Allah tu? Itu didetilkan, dijelaskan dalam ayatul kursi ini. Siapa Allah itu? La ilaha illahu. Ini pertama. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Maka Allah itu la ma'buda bihaqqin siwa. Ia adalah Tuhan, ya, yang tidak ada sembahan selain daripada Allah yang hak. Tidak ada Tuhan yang disembah yang hak selain daripada Allah. Fahuwal ilahul haq. Allah Ta'ala lah Rabb yang Tuhan yang benar, ya, yang mana semua jenis ibadat, ketaatan kita mesti dipersembahkan kepada Allah, ya, mesti dipersembahkan kepada Allah. Mengapa demikian? Li kamalihi, kerana kesempurnaan Allah, wa kamali sifati, kesempurnaan sifat-sifat Allah, wa azimi ni'ami, kerana keagungan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pengenalan Allah pertama. Allah itu ialah la ilaha illahu, iaitulah tiada sembahan yang hak untuk kita sembah dalam melakukan ibadat apapun kecuali Allah. Maka kita tidak boleh beribadat kepada selain Allah. Ini pengenalan Allah yang pertama. Selepas itu Allah Ta'ala datangkan dua sifat Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, ataupun yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian alam. Allah Ta'ala pilih dua nama ini. Ini biasa Allah sandingkan dalam Al-Quran, Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka ada ulama mengatakan Al-Hayyul Qayyum ni adalah Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, ya, yang mana sebahagian ulama muhaqqiqin berkata innahumal ismul a'zam. Al-Hayyul Qayyum itu adalah Ismul A'zam kepada Allah, alladhi idza du'iya Allah bihi ajab, yang mana kalau kita berdoa, kita sebutkan ini, Allah Ta'ala akan ijabah doa kita. Wa idza su'ila bihi a'ta, kalau kita minta sesuatu kepada Allah dengan kita sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri. Maka Nabi dalam berdoa pun Nabi ada sebut Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith, wahai Rabb yang maha hidup, yang lagi kekal selama-lamanya mentadbir seluruh alam ni, birahmatika nastaghith, dengan rahmat mulah kami meminta pertolongan, ya. Baik,
Dua nama ini sangat penting. Mengapa dua nama ini? Kerana persoalan ketika mengenalkan tentang Tuhan, soalan yang muncul, adakah Tuhan kamu itu hidup atau tidak? Gitu kan? Maka Allah mengenalkan diri Allah. Selepas Allah memberitahu bahawa ibadat yang hak hanya dipersembahkan kepada Allah, kemudian Allah menjelaskan bahawa Allah itu Rabb yang maha hidup, Al-Hayyu. Mengapa yang disebutkan sifat Allah Al-Hayyu? Kenapa tidak yang lain? Kerana inilah yang paling basic, ya. Inilah yang paling basic, ya. Kalau tidak ada sifat Al-Hayyu, sifat hidup, maka tidak ada sifat-sifat zat yang lain. Maka ulama mengatakan, ya, fal hayyu man lahul hayatul kamilah. Al-Hayyu itu artinya Allah pemilik hidup yang sempurna. Maka hidup Allah la awwala liwujudihi wa la akhirah. La awwala liwujudihi wa la akhir. Tidak ada awal bagi wujud Allah dan tidak ada akhir bagi wujud Allah. Hayatul kamilah, hidup yang sempurna. Kalau kita ada awal dan ada akhir, ya. Maka dengan sifat hidup ini al-mustalzimah li jami'i sifatiz zat, ia melazimkan untuk semua sifat-sifat zat seperti as-sama', al-basar, al-ilm, wal-qudrah. Tanpa ada sifat Al-Hayyu, maka tidak ada sifat sama, mendengar, tidak ada melihat, dan tidak ada sifat-sifat yang lain. Itu Al-Hayyu. Al-Qayyum pula, Al-Qayyum ini adalah yang bermakna huwallazi qama bi nafsi wa qama bi ghairi. Allah Ta'ala berdiri sendiri dan Allah Ta'ala yang mendirikan, yang menguruskan selain daripada Allah. Wa dzalika mustalzim li jami'i af'al. Ia melazimkan sifat Al-Qayyum ini, yang melazimkan adanya sifat-sifat af'al bagi Allah Ta'ala, ya. Maka disandingkan Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ya. Jadi ini pengenalan Allah Ta'ala yang kedua. Jadi Allah itu Tuhan yang tiada sembahan selain Allah, Tuhan yang hanya dilakukan ibadat kepada Allah, kemudian Tuhan yang maha hidup dan Tuhan yang maha berdiri sendiri dan mengatur seluruh alam semesta ini, ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi tentang Allah. Allah Ta'ala kata la ta'khuduhu sinatun wa la naum, ya. La ta'khuduhu sinatun wa la naum, yang berarti, ya, yang tidak mengantuk usahakan tidur, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang tidak pernah mengantuk, apatah lagi sampai kepada tidur, ya. Jadi tidak mungkin. Ini ayat Allah Ta'ala ni menguatkan tentang sifat Allah yang maha hidup dengan sempurna itu, sehingga kan kesempurnaan hidup Allah Ta'ala itu, sehingga kan Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak pernah mengantuk, apatah lagi tidur, ya. Kalau kita hidup tetapi kita tidur juga, yang mana tidur itu dikatakan an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudara kepada mati. Allah Ta'ala tidak pernah mengantuk, apatah lagi tidur. Oleh kerana itu Allah Ta'ala sentiasa dapat memperhatikan kita, ya, dapat mengawasi kita. Bayangkan kalau misalkan, na'udzubillah, ini tak mungkin disebutkan pada Allah, misalkan yang dianggap Tuhan itu mengantuk, semua makhluk dia bebaslah melakukan segala sesuatu, kan. Baik, lahu ma fis samawati wal ard. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kuasa Allah, ya. Bagi Allah Ta'ala lah semua yang ada di langit dan di bumi, milik Allah, kuasa Allah. Ini Allah mengenalkan tentang diri Allah Ta'ala ini. Allah lah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Maka huwal khaliq, Allah lah yang mencipta. Wal mudabbir, dialah yang mentadbirnya, ya. Dialah yang memberi rezeki, ya. La yamliku li nafsi wala li ghairihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang berkuasa atas dirinya ataupun kepada selainnya walaupun seberat zarrah di langit dan di bumi. Tidak ada. Allah yang maha memiliki, yang menguasainya, ya. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Maka oleh kerana Allah Ta'ala lah pemilik kekuasaan yang sempurna, keagungan, ketinggian, ya, maka tidak ada sesiapa yang dapat memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fasyafa'atu kulluha lillah.
Syafaat itu semua milik Allah Ta'ala. Tidak akan ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat kecuali atas izin Allah Ta'ala. Tidak ada. Maka di akhirat nanti syafaat Nabi ada, syafaat orang soleh ada. Ya, tapi itu semua mesti atas izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, maka tidak ada syafaat. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya Allah Ta'ala itu. Seterusnya Allah mengenalkan diri Allah lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah perkenalkan bahawa Allah itu Rabb yang maha mengetahui. Allah mengetahui ma madha min jami'il umur, perkara-perkara yang telah berlalu. Wa ma khalfahum ay ma yastaqbilu minha, dan apa yang akan datang. Allah bukan sekadar mengetahui yang telah lalu, tapi Allah mengetahui yang akan datang. Bukan sekadar yang akan datang, yang telah lalu pun semua diketahui Allah Ta'ala. Begitulah dahsyatnya ilmu Allah. Malah Allah mengatakan, ya, wala yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepada mereka. Ini menunjukkan wa hadha yadullu ala kamali 'azamati wa si'ati sultani. Ayat ini menunjukkan tentang keagungan dan keluasan kuasa Allah Ta'ala, ya. Sehingga kan tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mengetahui tentang tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya kepada mereka yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu melalui lisan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan lagi tentang sifat Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya. Luas kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Tentang makna kursi dekat sini ada pelbagai pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahawa ni kursi, ya kursilah. Ada pendapat mengatakan begitu, ya, kursi. Ada pendapat yang mengatakan bahawa makna kursi dekat sini ilmuhu, ilmu Allah. Mengapa dikatakan ilmu? Kerana dalam ayat yang lain Allah sebut Rabbuna wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya. Tuhan kita Allah maha luas atas segala sesuatu rahmat dan ilmunya. Maka makna kursi dekat sini ada ulama memahami dengan makna ilmu, ya. Hasan Al-Basri mengatakan al-kursi dekat sini maknanya arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Katsir kata begini, was-sahih, yang sahih kata beliau, annal kursiyya ghairul arsy. Kursi itu bukan arsy, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa annal arsy akbaru minhu. Arsy masih lebih besar lagi daripada kursi, kata beliau, ya. Kama dallat dzalikal athar wal akhbar, sebagaimana ditunjukkan oleh athar-athar ataupun khabar-khabar, ya. Jadi kursi dekat sini boleh kita fahami juga dengan ilmu Allah yang begitu luas, meliputi segala sesuatu, ya. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, ya. Dan tiada yang menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Maknanya tak susah bagi Allah Ta'ala untuk menguruskan langit dan bumi yang begitu luas, begitu besar ini. Tak susah bagi Allah. Kita nak uruskan sesuatu pun kita rasa penat dah. Allah tidak pernah. Tak berat bagi Allah, dan Allah Ta'ala tidak lemah untuk menjaga, mengurus, mengawasi langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada pada keduanya, ya. Wa huwal aliyyul kabir wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi, ya, dan juga maha agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Jadi ayatul kursi ni ayat yang mana Allah menjelaskan tentang diri Allah. Tajuk dia ni adalah Allah. Jadi Allah itu, siapa Allah? Jawapan dia pada ayatul kursi ni. Siapakah Allah? Kalau kita nak kenal Allah, inilah Allah memperkenalkan diri Allah. Siapa Allah? La ilaha illahu. Siapa Allah? Wal hayyu al qayyum. Siapa Allah? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Siapa Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siapa Allah? Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Siapa Allah? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Siapa Allah? Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Siapa Allah? Wala ya'udu hifdhuhuma. Siapa Allah? Wa huwal 'aliyyul 'azim. 10 di sini Allah, 10 poin dekat sini Allah mengenalkan tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga dengan ayat ni kita kenal betul-betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga kan kita semakin mengabdikan diri kita pada Allah. Saya ingat sekadarnya saja kuliah kita pada subuh ni. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.